veteran tentera. Mereka dalam keadaan tertekan sekarang. Apa yang mereka minta adalah penyelarasan tentang pencen-pencen. Kalau mereka tidak berpencen, dipikirkan bagaimana untuk membantu mereka ini dalam keadaan ekonomi yang merudum. Jadi kata saya ni nak buat demonstrasi tu, mereka, saya yakin apa yang dilakukan oleh Major Mio Rosli, dia hantar kiriman pada saya. Dia kata saya sedia berdepan dengan Menhan atau Menteri Pertahanan. Saya tidak pernah gentar. Jangan lupa saya, mereka adalah tentera yang sentiasa bergelut atau berperang di hutan, di lautan. Mereka tak ada masalah. Perasaan takut tidak ada pada mereka. Tapi apa yang menjadi masalahnya apabila mereka disinggul. Saya nasihatkan agar Menhan, Menteri Pertahanan, laksanakan apa yang dijanjikan. Kerana untuk pengetahuan yang buat Menteri Pertahanan ini kata daripada Major Mio Rosli, beliau daripada Tentera Udara Diraja Malaysia. Saya untuk pengetahuan yang buat Menteri Pertahanan, mungkin katanya dia tak mau gelar yang berhormat lah pun, dia marah sangatlah dia. Saya tak sepatutnya saya mengeluarkan kata-kata begitu saya. Kami tidak pernah ugut, dia kata. Kenapa harus ada perkataan ugut-ugut tak jalan? Jadi veteran tidak pernah mengugut. Kami cuma ingin berkumpul hanya untuk menyatakan masalah dan tekanan hidup berpuluh ribu veteran. Itu saja. Memanglah H2O ataupun Tuan Syahmudin, beliau juga macam Tengku Zafrul, warga Kayangan, anak bekas Perdana Menteri, hidup mewah, ataupun dalam kasanya born with a silver spoon, kata bini Major Rosli. Major Mio Rosli, anak bangsawan yang tidak pernah rasa hidup susah. Tapi kena ingatlah bahawa askar ni, warga veteran ni, mereka susah. Contohnya dia kata saya tak takut. Dia kata saya seorang komando terlatih. Rupanya Major Mio Rosli ni, beliau adalah seorang komando yang terlatih. Saya ada beret hijau, saya ada beret US Special Force, saya ada beret merah Indonesia, saya ada beret biru Paskau. Saya ada sayap di dada. Saya adalah jurulatih payung terjun dan juga jurulatih terjun bebas. Saya seorang penyelam dan banyak lagi. Semua kelulusan yang saya ada adalah dari air mata, peluh dan darah yang saya korbankan. Bukan dari atas tiang seperti kura-kura yang diangkat oleh entah sesiapa, katanya. Marah betul dia. Jadi saya kata, kalau betul-betul Menhan, Menteri Pertahanan, ikhlas untuk membantu warga veteran ini, bekas-bekas tentera ini, buatkan satu perhimpunan. Dialog dengan mereka. Apa yang mereka mahu. Tak ada masalah, saya rasa elok begitu. Jangan kita bila veteran melontarkan kenyataan, veteran menteri jawab, jadikan media tempat untuk berbalas-balas jawapan. Tak sesuai, tak ada selesai. Ataupun mintalah datang jumpa saya. Setakat 5-6 orang nanti boleh menimbulkan macam-macam masalah. Nanti ada orang kata dah kena beli ke, dah dapat dadak ke. Jadi menurut Major Mio Rosli, dia tak mau begitu. Dia hendak kalau boleh kita buat dalam dewan. Dan pasukan veteran tentera ni hadir. Daripada pelbagaian. Sebab saya satu lagi, sebab saya tak dapat nak baca, untuk mungkin malam besok saya akan baca. Pelbagaian masalah yang ditempuhi. Adanya veteran yang tak cukup makan, adanya veteran yang hidup gelandangan. Ini sewajarnya ditangani. Saya berkali-kali saya katakan, saya amat simpati dengan untuk nasib veteran tentera. Mereka orang berjasa. Dan sebagai menteri harus mendengar sepenuhnya, bukan hanya sekadar mendengar melalui media. Bukan hanya sekadar mendengar melalui laporan pegawai. Pegawai ini bila jumpa menteri, daripada dulu lagi lah. Bila jumpa menteri ni, bila menteri tanya, okey, okey sir. Okey saja, tak ada yang tak okey. Yang sekarang ni masalah ini timbul apabila veteran hidup dalam keadaan yang menderita. So yang terbaik buat dalam dewan mewakili sektor. Mana veteran yang tahun 60-an, tahun 70-an, yang mana yang hilang kaki. Tengok sendiri penderitaan mereka. Dan dengar keluhan mereka. Dan catat, biar menteri dengar sendiri. Kemudian daripada pendengaran itu, mengadakan pertemuan dengan pegawai, I want this, I want that. Itu sepatutnya. Bukan veteran kata kami nak itu. No, tidak. Mereka mahu supaya pimpinan mendengar keluhan mereka. Major Mio Rosli ini, dia mewakili warga veteran yang merasakan hidup terdesak. Bukanlah dia nak langgar, apapun nak bergaduh. Tidak. Tapi supaya pimpinan prihatin. Ini tidak saban masa menteri datang, menteri pergi. Menteri datang, menteri pergi. Masalah tak selesai juga. Soal penyelarasan, pencen. Misalnya, saya dapat juga kiriman. Begitu juga yang masih lagi bertolol-tolol lah, tak selesainya.
masalah ini kehidupan anak-anak mereka. Bagaimana dengan balu-balu tentera ini? Ini juga veteran Angkatan Tentera perlu Jabatan Hak Ehwal Veteran ni harus melihat. Saya dah berkata berkali-kali, jangan sampai mereka merasakan setiap titik peluh yang mereka korbankan, air mata, keringat, darah yang mereka korbankan, kadang-kadang mereka rasa tak dinilai. Pemimpin buat tak tahu je. Ini keadaannya. Dengarlah keluhan mereka. Jangan menjawab di dalam media. Jangan panggil sidang media. Saya nak jelaskan. Betul. Bertemu dengan mereka. Face it. Panas telinga pun panas lah. Apa masalahnya? Apa takut sangat? Biarlah mereka menzahirkan, meluahkan perasaan, menyatakan masalah yang mereka hadapi. Kita bersikap terbuka. Dan kita harus berlapang dada sebagai pemimpin. Janganlah kita nak tutup. Don't sweep everything under the carpet. Warga tentera ni mereka bukan minta banyak pun. Yang mana duduk di kawasan, di kampung-kampung setelah mereka pencen dah tak ada kerja ni. Kalau ada peluang-peluang, berilah. Kalau ada tanah kosong ke sekarang ni, yang mau pada menteri pun dah mengatakan, boleh bagi tanah TOL. Wujudkan skim untuk membantu bekas-bekas tentera ni. Ini juga harus boleh dilakukan. Tapi, kalau sekadar menjawab di media, lepas itu panggil pula ini media bagi tahu, saya nak begini, saya nak begitu. Dia tak akan jalan. Tidak akan selesai masalah ini. Lebih baik hadapi mereka. Dan tiba-tiba, kita nak marah dan mereka nak mengadakan satu unjuk rasa pada 6 hari bulan. Lebih baik sebelum mereka mengadakan unjuk rasa itu, segera bertemu. Saya ingat boleh dibatalkan. Tak elok kalau kita biarkan itu. Biar kita membiarkan segala-galanya, benda ini panas, dia terus membara. Tak elok dilihat oleh warga ataupun oleh dunia luar. Seolah-olah kita ni tidak pernah menghargai jasa orang. Ataupun kita tak pernah berterima kasih pada mereka yang berjasa. Ini keadaannya saudara. Saya berseru pada teman-teman yang daripada pejabat Menteri Pertahanan, sewajarnya lah dengar masalah mereka ini, cuba hayati, dan cara terbaik adakan pertemuan, adakan dialog. Berani. Memanglah bila berdialog tu, tapi saya yakinlah tak mungkinlah anggota veteran ni akan melontarkan dengan maki hamun. Tak. Saudara Idris Ahmad kata Tuan Mahathir Muhyiddin, saya tak macam pola benda gitu. Saya tengah menyantuni tentang masalah veteran ni. Saya pertama sekali, masalah veteran ni mereka yang tak berpencen. Harus dipikirkan bagaimana untuk memberi peluang supaya dapat mereka meneruskan kehidupan. Bukan nak selesa pun, bukan nak kaya raya pun, tidak. Beri mereka peluang. Janganlah sikit-sikit, pandu taksi, pandu grab. Mengamuklah kawan. Cari jalan, duduk berunding. Satu. Yang kedua, itu yang mana yang tak berpencen. Yang kedua, bagi balu-balu. Mereka melihat, kadang-kadang mungkin selama ni mereka duduk dalam barek bersama. Jadi ada teman mereka yang terkorban sewaktu menjalankan tugas. Dan mereka kenal dengan anak-anak bekas tentera ini. Kalau terbiar begitu, tentulah mereka jauh hati, tentulah mereka rasa marah. Kenapa tak dijaga? Mereka nak bantu pun, mereka pun dalam keadaan yang tidak berapa nak ada. So, skim-skim ini perlu diwujudkan. Jadi, cara yang terbaik, saya sarankan agar Menteri Pertahanan adakan pertemuan. Face it. Jangan saling bertukar kenyataan melalui media. Tidak akan menyelesaikan masalah. Jangan berpolitik dengan warga veteran. Mereka bukan nak main politik. Mereka menzahirkan, I want to survive. Aku nak hidup, tolonglah dengar masalah aku. Jadi saya harap Menhan, H2O, tolonglah. Jangan fikirkan diri kita ni, jangan rasa diri kita besar sangat, maka kita mandang kecil pada orang. Ingat, ular menyusuh celah akar tidak hilang bisanya. Selagi kamu hidup merunduk